Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi sama pada malam ni menyambung perbahasan daripada manhaj akidah Imam Asy-Syafi'i. Malam ni insya-Allah kita akan masuk bab kedua. Bab kedua ni muka surat 179. Bab pertama kita dah selesai. Bab pertama ni dia agak panjang. Dia lebih pada pengenalan siapa Imam Asy-Syafi'i dan beberapa dasar akidah yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga pendirian beliau terhadap ilmu kalam ataupun falsafah. Kita dah bahas sebelum ni. Okay. Jadi malam ni perbahasan yang kedua, bab yang kedua, ada 4 tajuk di bawah perbahasan ataupun bab yang kedua ni, iaitu akidah Imam Asy-Syafi'i dalam keimanan dan manhaj, metodologi, cara beliau dalam menetapkan iman tu macam mana. Jadi kita akan tengok pada malam ni bab yang pertama, topik yang pertama. Ini bab yang kedua. Topik yang pertama dalam bab yang kedua ialah hakikat iman dan masuknya amal perbuatan dalam definisi iman. Maknanya, sebelum pada kita masuk bahas, kita kena tahu ada beberapa makna bagi iman itu yang berbeza-beza di antara satu sama lain. Definisi iman, maksud iman ataupun ta'rif iman ni yang masyhur, yang kita tahu. Kalau kita tengok dalam muka surat 179 tu, pada perenggan yang pertama lagi dia sebut, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahawa iman adalah akidah, iaitu keyakinan dalam hati, ucapan pada lisan dan amal melalui perbuatan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, sebagaimana hal itu disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Jadi makna, definisi, ta'rif, maksud iman itu apa dia? Iaitu keyakinan dalam hati, itu yang pertama, ucapan pada lisan, amal perbuatan daripada anggota badan, bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Okay. Jadi ada 4 elemen berkenaan dengan iman, 4 perkara berkenaan dengan iman. Okay. Jadi nak tengok Imam Syafi'i ni dia duduk pada kumpulan mana? Sebab kalau kita tengok para ulama yang datang sebelum pada Imam Syafi'i, sebahagiannya ada memberi makna yang lain. Antaranya ialah Al-Imam Abu Hanifah. Dalam susunan imam 4 mazhab ni, Imam Abu Hanifah yang paling awal. Abu Hanifah yang first, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Asy-Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Ini turutan dia. Imam Syafi'i duduk nombor yang ketiga. Yang pertama ialah Imam Abu Hanifah. Okey. Imam Abu Hanifah yang mengasaskan mazhab Hanafi tu, dia pun ada tulis tentang buku tentang akidah, kepercayaan, keimanan ni. Okay. Ada riwayat mengatakan bukan dia tulis,
Orang lain yang himpunkan kata-kata dia, letak satu buku dengan arahan dia. Ada yang kata macam tu. Okay. Iaitu kitab yang terkenal dengan nama Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar ni ialah satu risalah yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah melalui sanad anaknya sendiri, iaitu Hammad bin Abi Hanifah. Buku ni saya kuliahkan di Masjid Oran tiap-tiap Selasa. Kalau kita tengok daripada awal, Imam Abu Hanifah ni dia definisikan iman. Dia kata iman itu ialah keyakinan dalam hati dan ucapan pada lisan. Stop, berhenti. Tak ada sambungan lagi. Jadi amal anggota badan tak masuk dalam definisi yang dia sebut. Okay. Adakah Imam Abu Hanifah ini kelompok yang lain daripada kelompok Ahlussunnah wal Jamaah kerana dia pegang makna iman macam tu? Tak. Sebab ada para ulama menyebutkan keperluan pada zaman Imam Abu Hanifah itu tak perlu definisi panjang-panjang, cukup sampai takat tu je, orang dah tahu dah. Tapi bila mana masuk zaman lain, manusia makin ramai, yang masuk Islam bukan hanya orang Arab, dan Islam bukan hanya berlega di kawasan sekitar tanah Arab, dah menjangkau kepada tempat-tempat lain, sampai kepada tamadun-tamadun hebat Parsi, Rom, yang mana mereka pun ada cara fikir tentang Tuhan. Islam pun ada cara fikir tentang Tuhan. Jadi pada waktu tu para ulama Islam Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berhadapan dengan pengaruh orang yang baru masuk Islam ni, yang mana dia orang tak nak tinggal cara fikir dalam bab ketuhanan ikut ajaran lama, tak nak tinggal. Sebab rasa sayang lagi dengan ajaran lama tu, dan dia rasa yang ajaran lama dia orang tu, tamadun lama dia orang pun hebat juga, tak boleh ditinggalkan. Okay. Jadi pada waktu itu isu-isu berkaitan iman mendapat sedikit penambahan. Jadi kena sebut juga macam dalam buku kita ni 179 ni, itulah definisi iman yang paling lengkap, sempurna, jelas, mengeluarkan apa-apa yang tak perlu, memasukkan apa yang perlu, ataupun kita sebut sebagai jami' dan mani'. Okay. Perenggan kedua, dan kalau kita tengok muka surat 179, muka surat 180, 81 sampai 82 ni, penulis, iaitu yang tulis buku kita ni, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil, dia datangkan dulu definisi para ulama, jumhur para ulama definisikan macam tu, siapa dia? Dia datangkan dulu pada 3 muka surat, 4 muka surat pertama ni, sebelum dia nak bawa yang Imam Syafi'i kata macam mana pada muka surat 183 nanti. Okey. Kita tengok apa yang dia sebut. Perenggan kedua, Imam Al-Baghawi ada tulis satu kitab nama dia Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah ni banyak kitab yang dinamakan dengan Syarhus Sunnah, tapi penulis dia berlainan. Termasuk murid pada Imam Syafi'i pun ada tulis nama kitab, nama dia Syarhus Sunnah, iaitu Imam Al-Muzani. Okay. Imam Al-Baghawi dalam kitab dia Syarhus Sunnah, dia kata para sahabat, tabi'in dan para ulama sunnah, mereka bersepakat bahawa amal saleh daripada bahagian iman. Maknanya nak menyatakan orang tu beriman, dia kena tunjukkan perbuatan yang menunjukkan dia ada iman. Paling kurang dia dirikan apa yang ada dalam rukun Islam dan apa yang ada dalam rukun iman. Dia buat salat, dia buat puasa, dia buat zakat, dia tunaikan, haji pun dia buat kalau dia mampu. Ini petanda orang yang ada iman. Ini petanda orang ada iman. Tapi kalau dia kata dia beriman, solat pun dia tak, tutup aurat pun dia tak, dia langgar banyak hukum-hukum syarak, ini orang yang problem imannya. Tak kata tak ada iman lagi, tapi iman dia tu ada problem. Iman dia tu ada problem. Okay. Jadi itu yang disebut oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab dia Syarhus Sunnah. Mereka berkata, dia kata bahawasanya iman terdiri daripada ucapan, perbuatan serta keyakinan. Iman bertambah dengan ketaatan kerana ketaatan, dan berkurang kerana kemaksiatan. Okay. Itu ta'rifan pertama daripada Imam Al-Baghawi. Okay. Yang kedua daripada Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dia ada tulis satu kitab nama dia Al-Iman. Tengok macam mana dia ta'rifkan iman. Dia kata pandangan Ahlus Sunnah yang kami ketahui adalah apa yang disampaikan oleh para ulama kita yang kami sebutkan di kitab-kitab kami,
yakni bahawa iman itu meliputi kumpulan niat, keyakinan, ucapan dan amal perbuatan. Iman itu bertingkat-tingkat, sebahagian berada di atas dan sebahagian yang lain. Sebahagian berada di atas sebahagian yang lain. Lebih kuranglah dengan apa yang disebut oleh Al-Baghawi tadi. Okay. Muka surat 180 dia datangkan lagi daripada kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Muhammad bin Husain Al-Ajurri. Dia kata, ketahuilah semoga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kami dan anda bahawa sesuatu yang diyakini oleh para ulama umat Islam adalah iman itu wajib bagi semua makhluk, iaitu membenarkan dengan hati, mengakui dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Ketahuilah ma'rifah dengan hati dan membenarkannya tidak cukup kecuali disertai dengan pengakuan lisan dan keyakinan dengan hati, dan ucapan tidak sah kecuali apabila dibuktikan dengan amal anggota badan. Maknanya kena berhimpun tiga tu. Yakin dalam hati, sebut di lidah, tunjukkan dengan anggota badan. Kurang salah satu, problem pada iman orang tu. Itu yang disebut oleh Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah. Kemudian Al-Lalikai dalam kitab dia Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, perenggan kedua muka surat 180, dia kata makna yang ditunjukkan oleh apa yang diriwayatkan daripada Nabi adalah iman berupa ucapan pada lisan, keyakinan dalam hati dan amal anggota badan. Clear? Maknanya lebih kurang. Ni semua zaman berbeza ni. Al-Baghawi zaman lain, Al-Ajurri zaman lain, Abu Ubaid zaman lain, Al-Lalikai semua zaman lain. Tapi mustahil lah keempat-empat orang ni dia berpakat duduk satu meja nak buat definisi yang sama, melainkan dia orang teliti. Itulah maksud sebenar daripada iman. Yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam sunnah, macam itulah maksud dia. Okay. Kemudian kata Al-Lalikai, dia kata para sahabat, riwayat daripada Nabi, para sahabat, para tabi'in, juga daripada para ahli fiqh yang tidak mungkin penulis sebutkan di sini. Maknanya hampir semua zaman, hampir semua generasi menyebut perkara yang sama. Kemudian perenggan ketiga pun kalau kita tengok disebut oleh Imam Al-Lalikai, dia bawa satu sanad daripada Imam Bukhari. Dia kata aku telah berjumpa, sanad dia daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari kata aku telah berjumpa dengan lebih dari 1000 orang ulama. Mereka mengatakan bahawa agama itu ucapan dan amal. Maknanya kena ada elemen-elemen yang penting itulah. Okay. Kemudian dia datangkan lagi yang keenam, At-Tamhid oleh Imam Ibn Abdul Bar. Dia kata sini, beliau berkata para ahli fiqh dan hadis berijma' bahawa iman adalah ucapan dan amal, dan tidak ada amal tanpa niat. Menurut mereka iman dapat bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, dan menurut mereka ketaatan itu adalah iman. Selain daripada tu Al-Baihaqi dalam Al-I'tiqad dan lain-lain, Ibn Taymiyah lagi, semua dia bawa dalam ni. Imam Ahmad bin Hanbal pun dia bawa. Poin dia ialah iman tu terdiri daripada 3 perkara ataupun 4. Yang pertama ialah iqrar, tasdiqu bil qalb, membenarkan dalam hati. Yang kedua iqraru bil lisan, sebut di lidah. Yang ketiga amal bil jawarih, buat, tunjukkan amalan itu dengan anggota badan. Dan yang keempat ialah yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Ini 4 elemen yang kena ada dalam takrif iman. Orang yang buat benda ni dia dikira sebagai beriman. Dia dikira sebagai beriman yang ada ke semua ni. Dan yang sebut benda ni ulama zaman berzaman. Ada yang sebut lain, ada yang mengeluarkan amal perbuatan daripada iman. Sama ada mereka itu Jabariyah, sama ada mereka itu Mu'tazilah, sama ada mereka itu apa-apa sajalah, Jahmiyah dan apa-apa semua. Mereka mungkin akan kurangkan makna iman, Qadariyah ke apa semua. Mereka kata iman tu cukup. Kalau Jahmiyah, Murji'ah apa semua ni, dia orang kata iman tu cukup hanya ada dalam hati, tak perlu ucap, tak perlu amal. Okay. Jadi nak tengok Imam Syafi'i ni macam mana. Sebab kita kena tahu Imam Syafi'i pun tak selamat daripada tuduhan yang mengatakan dia tu sesat. Ada setengah-setengah fasa dalam kehidupan Imam Syafi'i mengatakan Imam Syafi'i itu Syiah. Ada setengah-setengah fasa dalam kehidupan Imam Syafi'i mengatakan Imam Syafi'i itu Qadariyah. Ada yang kata Murji'ah. Okey. Sekarang nak tengok pendapat dia muka surat 183. Yang lain-lain tu tak dibaca.
Maknanya yang tu dah clear saya sebut tadi. Okey. Muka surat 183. Pendapat Imam Syafi'i tentang hakikat iman. Okay, kita tengok. Siapa sahaja yang meneliti ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang kami riwayatkan dan yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, pasti ia akan mendapati bahawa mazhab Syafi'i sesuai dan persis dengan manhaj salaf. Sama dengan apa yang disebutkan oleh sebelum ni. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahawa iman adalah ucapan, iaitu hati dan lisan dan amal, dan boleh bertambah dan berkurang. Sama. Ini baru bawa dakwaan, tak bawa bukti lagi. Berikut ini kami sebutkan sebahagian apa yang diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i disertai penjelasan tentang manhajnya dalam menetapkan akidah agar nampak bagi sidang pembaca kesesuaian mazhab Syafi'i dengan mazhab salaf yang terdahulu dalam masalah ini. Okey. Sekarang baru dia nak bawa riwayat. Okey. Ibnu Abi Hatim. Okey, Ibnu Abi Hatim ni dia ialah Abdul Rahman bin Abi Hatim bin Muhammad bin Idris Ar-Razi Al-Hafiz As-Subut, Ibnu Hafiz As-Subut, wafat 327. Dia lagi lewat daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 204 Hijrah dia meninggal. Yang ni iaitu Ibnu Abi Hatim ni dia meninggal 327. Nama sama macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama dia Muhammad bin Idris. Dia pun nama Muhammad bin Idris. Cuma Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia Muhammad bin Idris Ar-Razi. Ibnu Abi Hatim ni pakar dalam ilmu hadis. Imam Asy-Syafi'i itu pakar dalam ilmu fiqh. Walaupun ada riwayat mengatakan Imam Syafi'i pun ada pengetahuan yang elok dalam ilmu hadis, sebab dia pun ada kitab Musnad Imam Asy-Syafi'i. Itu cerita lain. Okey. Sekarang ni nak bawa riwayat. Ibnu Abi Hatim berkata, ayahku telah bercerita kepadaku. Ayah dia iaitu Muhammad bin Idris bin Al-Munzir bin Dawud Al-Mahran Al-Atafani Al-Hanzali. Tu kita boleh tengok dalam nota kaki dia sebut. Okey. Ibnu Abi Hatim, anak kepada Abi Hatim itulah. Okey. Telah bercerita kepadaku, tuturnya, aku telah mendengar Harmalah. Nota kaki yang ke-16 disebut Harmalah bin Yahya bin Harmalah bin Imran Abu Hafs At-Tujaibi Al-Misri, kawan Imam Asy-Syafi'i. Harmalah ni kawan pada Imam Asy-Syafi'i. Bercerita Hafs Al-Fard dan juga Mishlaq Al-Ibadi. Hafs Al-Fard ialah satu orang pelaku bid'ah. An-Nasa'i berkata tentangnya, ia adalah ahli ilmu kalam yang hadisnya tak boleh ditulis. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengkafirkannya ketika berdebat dengan Hafs Al-Fard. Ni musuh ketat Imam Syafi'i ni. Hafs Al-Fard dan juga Mishlaq Al-Ibadi. Mishlaq Al-Ibadi ataupun Mishlan, dalam nota kaki dia sebut yang ke-18, tidak menjumpai biografi lengkapnya. Adapun Ibadiyah adalah suatu firqah Khawarij yang masih ada sampai sekarang, khususnya di negara Oman. Lihat dalam kitab Al-Ibadiyah oleh Sabir Tu'aimah. Ini dia bagi satu rujukan lah. Okay. Maknanya ada dua orang pernah bertemu dengan Imam Syafi'i, Hafs Al-Fard dengan Mishlaq ataupun Mishlan Al-Ibadi. Okay. Sedang bersama dengan Imam Syafi'i di sebuah tempat bernama Kampung Al-Jarwi di Mesir. Kemudian keduanya berdebat tentang iman. Kedua-duanya berdebat tojih tentang iman ni. Mishlaq dengan argumentasinya mengatakan bahawa iman bertambah dan berkurang, sedangkan Hafs Al-Fard dengan dalilnya mengatakan iman itu adalah ucapan. Ketika Hafs mengungguli dan mengalahkan Mishlaq, kata Imam Asy-Syafi'i membelanya. Setelah itu Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahawa iman adalah ucapan dan amal yang bertambah dan berkurang. Maka Imam Asy-Syafi'i membuat Hafs Al-Fard bungkam 1000 bahasa. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim. Kalau kita tengok dalam nota kaki yang ke-19 bawah tu, dalam Adabus Syafi'i dan juga Manaqib Syafi'i, dikeluarkan juga oleh Al-Lalikai, Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i, juga dalam Al-Hilyah, juga dalam Tarikh Ibnu Asakir, Tabaqatus Syafi'iyah oleh Imam Ibnu Katsir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyebutkan dalam kitab Al-Iman dan macam-macam lagi lah. Dan dia ada bagi komentar sikit bawah tu.
Maknanya pada zaman Imam Asy-Syafi'i duduk di Mesir, waktu tu tentangan tentang bab ideologi ni dahsyat. Ada satu kelompok kata iman ni statik, tak bertambah, tak berkurang. Ada yang kata tak, iman tu macam ni, dia hanya ucapan, dia hanya keyakinan, tak perlu pada amalan. Macam-macam kelompok pegang dengan pandangan masing-masing. Cuma nak katanya yang berani berdepan dengan Imam Syafi'i ini ialah Hafs al-Fard dan juga Mishlaq ataupun Mishlan al-Ibadi. Nak katanya Imam Syafi'i bila mana berlaku kekeliruan, dia mengambil bahagian untuk menerangkan kekeliruan tu. Walaupun Imam Syafi'i dia bukanlah cenderung dalam bab akidah, dia cenderung dalam bab fiqh. Tapi bila mana perlu penjelasan, umat ini perlu penjelasan terhadap akidah, orang yang ada pengetahuan, dia kena bangkit, dia kena terang. Dia kena terang pada orang tentang isu ini. Sekarang ni iman ada ataupun tidak 3 elemen tu, ataupun cukup 2 saja. Sebab mereka semua ni, Hafs al-Fard dan juga Mishlan al-Ibadi, duk guna kata-kata Abu Hanifah. Dia kata Abu Hanifah pun geng kita. Boleh kata Abu Hanifah geng kita sebab apa? Kawan tu dah mati dah. Hidup atas dunia ni macam tu lah tuan-tuan. Kita jumpa kata-kata orang mati yang menyebelahi kita, kita guna pakai untuk bela kita. Sebab apa? Nak korek kubur kawan tu, suruh bangun cerita balik, tak boleh dah. Sebab tu kita tengok, antara cara paling selamat untuk menyelamatkan diri ialah berpayung, bersandar pada benda-benda yang tak boleh disoal siasat lagi. Sakit, tak tahu sakit tu datang pada mana. Pergi hospital pun tak boleh bagi keputusan sakit apa. Salahkan jin. Nak cari jin bukan mudah. Kata jin yang buat. Jin mana? Tak tahu, tapi jin lah yang buat. Sebab apa? Sebab jin tak akan tuntut dakwa. Dia tak akan hantar surat mahkamah, kamu tuduh suka hati pada aku. Sama juga dengan isu ni. Bila mana Hafs al-Fard dan juga Mishlan al-Ibadi, dia orang nak hentam Imam Syafi'i, dia orang kata Abu Hanifah sebut benda sama macam kami sebut. Sedangkan maksud Abu Hanifah tidak seperti mana yang dipegang oleh dia orang. Dan benda tu normal bagi mana-mana orang pun. Sebab tu ketika mana berlaku pertelingkahan sahabat, bila mana Khawarij masuk dan mengganggu-gugat pemerintahan Ali bin Abi Talib, bila mana Ali jadi Amirul Mukminin, puak-puak Khawarij ni tak puas hati dengan Ali, mereka guna ayat Quran. Mereka kata inil hukmu illa lillah. Yang kami duk keluar ni, duk minta dengan kamu ni, kami nak supaya hukum Tuhan tertegak. Kami tak nak ikut kaedah kamu, wahai Ali. Ali bin Abi Talib kata apa? Kalimatul haq yuridu bihal batil. Kata-kata tu betul sebab kata-kata tu ayat Quran, tapi cara dia orang guna tu salah. Guna ayat Quran, dia punya maksud tu tak seperti mana yang dimaksudkan sebenarnya, tapi dia sipi-sipi nak kena apa yang kita nak, guna terus. Macam yang dibawa oleh isu ni. Bila mana Hafs al-Fard, dia jumpa kata Imam Abu Hanifah ni kata iman itu cukup keyakinan dan ucapan, tak perlu amal. Maka dia guna yang tu. Dia guna yang tu. Lalu Imam Syafi'i pun datangkan balik hujah. Dalam buku ni dia ringkas dah, tapi takkanlah berhujah sependek ni. Mesti akan ada fasa-fasa tegang, mesti akan ada fasa-fasa tinggi suara. Itu normal lah. Cuma nak katanya Imam Asy-Syafi'i ni mengungguli dalam bab perdebatan. Okay. Itu dalam muka surat 183. Muka surat 184. Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dengan sanadnya daripada Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar Al-Muradi, digelar juga dengan nama Abu Muhammad, seorang muazzin, merupakan murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Ianya thiqah, banyak meriwayatkan tulisan-tulisan daripada Imam Asy-Syafi'i. Wafat tahun 270 Hijrah. Imam Syafi'i 204, dia 270 Hijrah. Rapat dengan Imam Syafi'i. Banyak riwayat-riwayat daripada Imam Syafi'i ni biasanya datang dengan sanad Rabi' bin Sulaiman. Okay. Imam Al-Baihaqi, dia datang ke sanad daripada Rabi' bin Sulaiman, dia kata, aku telah mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, iman itu adalah ucapan dan perbuatan, ia bertambah dan berkurang. Yang ni yang disebut oleh
Al-Baihaqi dalam kitab dia Al-Manaqib, Ibn Abdul Bar dalam kitab dia Al-Intiqa', Al-Zahabi dalam Siyar Alam An-Nubala, Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Saya sebut semua benda ni sebab apa? Sebab kitab-kitab yang famous ni, kalau orang belajar agama, inilah kitab-kitab utama, sandaran-sandaran, rujukan-rujukan asas, semua menyebut benda yang sama. Maknanya mustahil diorang berpakat untuk memalsukan sanad ataupun maklumat daripada riwayat tersebut. Dengan sanad yang lain, Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Ar-Rabi' katanya, Imam Asy-Syafi'i membacakan kepadaku bait-bait syairnya. Antara baitnya, kalau kita tengok dalam muka surat 184 tu, syahidtu bi anna Allah la syai'a ghairuh wa ashhadu anna al-ba'tha haqqun wa ukhlis wa anna 'ural imana qaulun muhsin wa fi'lun zakiyyun qad yazidu wa yanqus. Maksud dia apa? Aku bersaksi bahawa tidak ada ilah selain Allah, dan aku bersaksi penuh ikhlas bahawa kebangkitan itu ialah hak dan ianya benar, kebangkitan di padang mahsyar. Wa anna 'ural iman, bahawasanya ikatan iman itu qaulun muhsin, ucapan yang baik, wa fi'lun zaki, dan perbuatan yang bersih, qad yazidu wa yanqus, yang mana ia bertambah dan berkurang. Yang ni adalah kitab Al-Manaqib, Tarikh Dimashq, dan juga Diwan Asy-Syafi'i pun dikatakan ada dalam ni. Ada dalam Diwan Asy-Syafi'i itu kata-kata ni. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, Al-Hakim berkata dalam Manaqib Asy-Syafi'i, telah bercerita kepada kami Abul Abbas Al-Asam. Abul Abbas Al-Asam tu, kalau kita tengok nota kaki yang ke-23, seorang muhaddis dari timur. Al-Hakim berkata, bicara tentang Islam selama 76 tahun, kejujuran dan kesahihannya dalam mendengar hadis tidaklah diperselisihkan. Wafat 346 Hijrah. Ia bukannya Al-A'sam Al-Mu'tazili, sebab nama lebih kurang. Nama dia lebih kurang. Abul Abbas Al-A'sam Al-Mu'tazili seorang, Abul Abbas Al-A'sam satu orang muhaddis daripada timur, bukan daripada Maghrib, daripada timur. Okey. Ini kita boleh tengok dalam Tazkiratul Huffaz oleh oleh penulis dia. Tazkiratul Huffaz ni kalau tak silap Az-Zahabi yang tulis, ataupun boleh cek depan pada ni. Okey. Dia kata, Rabi' bercerita kepada kami, aku telah mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, iman adalah ucapan dan amal, ia bertambah dan berkurang. Ini yang dinukil oleh Ibnu Hajar dalam kitab dia Fathul Bari. Terkenal lah riwayat ni. Poin dia nak cerita, Imam Syafi'i sebut bunyi sama macam yang sebelum-sebelum ni kita duk sebut tu. Daripada Al-Ajurri, daripada Al-Baghawi, daripada Al-Lalikai, daripada mana-mana semua tu lah. Abu Ubaid dalam Asy-Syari'ah, semua sama. Okey. Muka surat 185, ucapan seperti ini juga terdapat dalam kitab Hilyatul Awliya karya Abu Nuaim Al-Asfahani dengan tambahan lafaz, ia bertambah kerana ketaatan dan berkurang kerana kemaksiatan. Sudah itu Imam Asy-Syafi'i membaca ayat daripada surah Al-Muddathir, ayat yang ke-31, wa yazdadal ladzina amanu imana. Itu ayat yang panjang dalam surah Al-Muddathir, agar orang-orang yang beriman itu bertambah imannya sekian-sekian yang ada dalam ayat itu. Maknanya yang daripada riwayat Abu Nuaim Al-Asfahani ni dia agak panjang, Imam Asy-Syafi'i baca dengan dalil Quran lagi. Itu dalam kitab As-Siyar dari kitab Al-Um. As-Siyar daripada kitab Al-Um. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, bila seorang kafir harbi, iaitu kafir yang boleh diperangi, masuk ke dalam negeri Islam dalam keadaan musyrik, lalu masuk Islam sebelum ditangkap, maka haram dibunuh dan haram diambil hartanya jika mereka adalah rombongan. Seperti itu pula lah ketentuannya kalau mereka berperang lalu tertawan kemudian memeluk Islam setelah ditawan, maka mereka menjadi harta fai beserta hartanya, tetapi tidak boleh dibunuh kerana dia telah menjadi seorang Muslim. Okay. Inilah salah satu daripada pandangan Imam Syafi'i, berinteraksi dengan orang-orang yang baru masuk Islam daripada kalangan kafir harbi. Dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i kata, satu orang kafir harbi masuk negara orang Islam, belum kena tangkap dia dah masuk Islam. Tak boleh dibunuh, tak boleh diambil harta dia, terpelihara segala yang ada pada diri dia sebab dia seorang Muslim. Tapi kalaulah dia tu masuk Islam selepas ditangkap, masuk Islam, maka dia tak boleh dibunuh, tapi hartanya boleh diambil, hartanya menjadi fai. Dia ada dua jenis, satu ghanimah, satu fai.
Ghanimah ni ialah harta yang kita dapat dengan cara peperangan. Lepas-lepas perang, kalah. Islam menang, kafir kalah. Maka harta itu dipanggil dengan nama ghanimah. Diperolehi dengan cara perang. Yang kedua ialah fai. Fai ni ialah diperolehi dengan cara bukan perang. Tak perang lagi, dah dapat dah. Sebab kita berkuasa. Jadi kita dapat tawan dia. Okay. Tetapi ianya tidak boleh dibunuh kerana dia telah menjadi seorang Muslim. Jika ini terjadi di negeri peperangan dan masuk Islamlah seorang dalam keadaan bagaimanapun sebelum ditawan, maka keislamannya dapat memelihara darahnya, tidak boleh dibunuh dan tidak boleh dijadikan sebagai hamba. Ditulis itu dijadikan sebagai budak. Budak tu maksud dia hamba. Begitu pula apabila ia salat, kerana salat adalah bahagian daripada iman, maka ia tidak boleh dibunuh. Bila ia mengaku beriman, harta dan jiwanya akan terjaga. Apabila ia mengklaim bahawa ia salat tetapi tidak beriman, maka ia menjadi harta fai yang boleh dibunuh jika pemimpin menghendaki, dan statusnya adalah tawanan daripada orang-orang musyrik. Ni sikit permasalahan. Sikit permasalahan. Nanti kita akan tengok nota kaki dia tu, dia ada sikit syarah daripada Abil Izz Al-Hanafi yang ke-27 tu. Kita tengok. Dia kata, jika berlaku dalam negeri yang sedang perang, waktu bertembungnya orang kafir dengan orang Islam, kafir itu kafir harbi, dia pun masuk Islam. Kerana dia takut kalah perang, dia ditawan tu, dia masuk Islam. Okay. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dijadikan hamba sebab dia dah Islam. Walaupun dia belum ditangkap lagi. Okay. Begitu juga bila dia salat, kerana salat itu bahagian pada iman. Tak dengar pun dia mengucap, tapi tiba-tiba pergi dekat dia, tengok dia salat. Tengok dia salat. Okay. Bila mana dia salat, maka itu petanda dia sudah Islam. Okay. Kalau kita tangkap dia, sudah dia salat, tanya dia Muslim ataupun tidak? Dia Muslim. Dia mengaku dia Muslim. Maka kita tak boleh bunuh dia, tak boleh buat apa-apa. Harta dan jiwanya terjaga. Okay. Itu yang disebut oleh Imam Syafi'i. Permasalahan seterusnya, dia salat kerana tak nak kena bunuh ya. Dia tak Islam pun. Sebab dia tengok, oh macam ni ikut tak nak kena bunuh, dia pun angkat takbir. Tak mengucap apa lagi. Dalam pandangan ni, dalam kitab Al-Um ni, apa dia kata? Dia kata, ia menjadi harta fai. Harta yang dia ada tu menjadi tawanan orang Islam, boleh dibunuh sekiranya dikehendaki oleh pemimpin. Bukan pandai-pandai bunuh, kena tangkap dulu, bawa pergi pada pemimpin, siasat. Sebab apa solat tadi? Sebab takut kena bunuh. Islam tak lagi? Tak Islam pun, saja solat. Solat tu supaya tak kena bunuh. Maka kalau pemimpin tu dia pilih untuk bunuh orang tu, dia boleh bunuh. Harta dia boleh ditawan. Sebab kalau dia beramal saja, dia tak sebut lagi syahadah, dia tak dikira orang beriman. Permasalahan ni nak tunjuk pada kita, Imam Syafi'i berpegang dengan pandangan seorang tu sah imannya, sah Islamnya bila mana dia mengaku dalam hati tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Muhammad tu Rasulullah. Dia sebut pula di lidah dia perkataan yang sama, dan dia buat syariat yang diletakkan kepada orang Islam. Cukup 3 tu, barulah dia dipanggil Muslim. Kalau dia salat saja tak mengucap, tak jadi lagi. Contoh, ada sebahagian kawan-kawan kita, ni bukan cerita kafir harbi, ni cerita kafir umum je. Maknanya kafir zimmi, berkawan dengan orang Islam, tiba-tiba nak belajar puasa, tak ucap syahadah pun. Kan ada sebahagian orang kerja pejabat, kawan-kawan non-Muslim. Jadi dia yang non-Muslim ni tak gamak nak makan. Jadi dia pun kata, tak apa, saya puasa sekali. Dia dah buat syariat tu, dah buat dah syariat tu. Tapi adakah puasa dia akan menyelamatkan dia? Tak menyelamatkan dia. Ada satu video orang tanya saja. Video FB terkenal, satu orang, bos apa, bos Jack ke apa yang duk jual motor tu lah dalam FB tu. Puasa baru ni, dia ada buat satu video, dia berpuasa. Dia Cina, ada video orang muda tahu kot. Bos Jack ke apa, dia duk jual motor macam-macam ni motor, dia tu Cina lah. Dia banyak dah buat video-video jual motor macam-macam ni. Dia ada staff-staff ni, tapi dia puasa. Angkat tangan berdoa macam orang Islam tak waktu buka puasa. Dia Islam tak? Dia tak Islam. Walaupun dia baik, dia belum Islam. Nak kata dia Islam selepas dia syahadah. Puasa dulu baru syahadah, tak jalan. Tak jalan. Tapi kalau dia syahadah, belum buat apa-apa lagi,
dia dah jadi Muslim, dia dah syahadah dulu. Yang tu tak apa. Maknanya nak katanya satu orang tu dia kena ada step. Dia nak Islam tu dia kena ada keyakinan. Membuat perlakuan orang Islam sebelum syahadah, iaitu menyaksikan diri sebagai seorang Muslim tauhid, tidak menjadikan orang tu sebagai seorang yang beriman lagi. Dia tak masuk lagi. Jadi nak sebut pada kita, sahnya iman satu orang tu ialah dengan syahadah dan amal. Kalau dia buat salah satu, dia tak syahadah, dia amal saja, tak jadi. Ataupun dia syahadah saja, dia tak beramal, pun tak jadi. Okay, jadi ini nak sebut pada kita, Imam Syafi'i dia berpegang pada pandangan macam tu. Lepas tu dia datangkan permasalahan ni. Permasalahan ni kata, bila mana satu orang tu perang, takut orang Islam tangkap dia, dia salat dulu, tak masuk Islam lagi. Waktu dia ditangkap, tanya sebab apa salat? Salat sebab takut kena tangkap. Dia boleh diberi pilihan oleh pemerintah tu, oleh general ke, oleh mana-mana orang yang jadi pemimpin, untuk bunuh ataupun untuk lepaskan dia. Tapi harta dia menjadi harta fai yang boleh diambil dan diurus oleh orang Islam. Ini nak sebut tentang bagaimana Imam Syafi'i berpegang dengan pandangan iman itu kena ada 3 elemen. Muka surat 186. Imam Syafi'i berkata tentang masalah lain. Menambah bacaan bismillah saat menyembelih dengan bacaan zikir yang lain kepada Allah adalah baik. Aku juga tidak memakruhkan membaca selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bacaan tambahan terhadap bismillah. Bahkan aku menyukai dan aku suka jika seseorang memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah dalam keadaan kerana zikir kepada Allah dan selawat kepada Rasul adalah bahagian daripada iman. Perbuatan tersebut adalah bahagian pada iman dan merupakan ibadah yang boleh mendatangkan pahala insya-Allah. Itu pernyataan. Abdul Rahman bin Auf telah menyebutkan bahawa ketika ia bersama Rasulullah, tiba-tiba beliau mendahuluinya. Maka ia pun mengikutinya. Ternyata Abdul Rahman mendapati beliau sedang sujud. Ia berdiri menunggu kerana sujudnya lama sekali. Setelah Rasulullah bangkit dari sujudnya, Abdul Rahman berkata, aku khawatir jangan-jangan Allah mencabut nyawamu. Beliau berkata, hai Abdul Rahman, sesungguhnya ketika kau dapati aku dalam keadaan seperti yang kau lihat itu, iaitu sujud, aku sedang bersama Jibril. Ia memberitahuku bahawa Allah berfirman, orang-orang yang berselawat kepada engkau, maka dia akan berselawat kepadanya. Maka aku sujud syukur kepada Allah. Rasulullah bersabda, man nasiya salata alayya khutti'a bihi tariqal jannah. Barang siapa yang melupakan selawat kepadaku, maka ia akan dibuat lupa jalan menuju syurga. Okey, muka surat 187 kita baca habis sebab kita nampak apa poin dia nak bagi tahu tu. Imam Syafi'i berkata, kami tidak tahu seorang Muslim dan tidak khawatir kepadanya jika ia tidak berselawat kepadanya, melainkan kerana iman kepada Allah. Aku sungguh takut jika syaitan membisikkan kepada sebahagian orang bodoh untuk melarang menyebut nama Rasulullah saat menyembelih, agar mereka tidak membaca selawat kepadanya pada setiap kesempatan, kerana adanya pemahaman seperti itu yang dipaparkan pada hati orang yang lalai. Seseorang tidaklah membaca selawat kepadanya melainkan kerana beriman kepada Allah dan kerana mengagungkan Rasulullah dan mendekatkan diri kepadanya, serta mengkaitkan selawat atasnya dengannya adalah merupakan kedekatan. Okey, ni semua ni dalam kitab Al-Um. Okay. Cerita dia apa? Cerita dia yang pertama, daripada muka surat 186 sampai muka surat 187 tu perenggan yang pertama. Imam Syafi'i buat contoh dalam isu lain. Tadi isu perang. Satu orang yang salat kerana takutkan ditangkap oleh tentera Islam dalam keadaan belum syahadah, dia boleh dibunuh sekiranya pemimpin nak dibunuh, nak supaya dia tu dibunuh, sebab dia tidak dikira beriman. Okay. Sekarang ni Imam Syafi'i kata, satu orang yang menambah bacaan selawat ketika mana nak sembelih binatang. Sembelih binatang ni kena sebut bismillah. Sebelum tu nak selawat, Allahumma salli ala Muhammad, bismillah. Boleh tak boleh? Kata Imam Syafi'i, boleh. Sebab itu petanda orang ada iman. Lalu didatangkan satu hadis, yang mana hadis tu kalau tengok diriwayatkan oleh At-Tabarani, ketika mana Abdul Rahman bin Auf sedang salat. Dia salat awal pada Nabi dan dia tunggu Nabi sebab dia nak sama dengan Nabi. Waktu dia naik bangkit, dia tunggu Nabi bangkit pada sujud tu lama sangat, sehingga dia timbullah hati dia, Nabi ni dah wafat ke? Tak bergerak langsung macam tu.
Bila mana dah selesai salat apa semua, dia pun tanya Nabi, ya Rasulullah, tadi aku tunggu kamu lama sangat. Kenapa? Nabi kata, ketika mana aku sedang salat, Jibril datang beritahu pada aku, siapa-siapa yang berselawat kepadamu wahai Muhammad, maka Allah Ta'ala akan selawat padanya, akan beri ganjaran pada orang yang berselawat padamu. Lalu aku telah panjangkan sujud aku tu kerana syukur kepada Allah. Itu cerita dia. Lalu Nabi pun sebut dalam hadis tu, hadis riwayat Tabarani tu, siapa yang lupa selawat pada aku, maka Allah Ta'ala lupakannya jalan ke syurga. Okay. Lalu Imam Syafi'i kata, sebahagian orang yang tidak mahu berselawat kerana kelalaian, kerana kerapuhan iman, itu ialah benda yang dibimbangi oleh Imam Syafi'i. Jadi untuk menjadikan satu orang tu sentiasa kuat iman dia, dan petanda kuat iman tu ialah selawat, maka boleh bagi mana-mana orang untuk dia selawat sebelum dia sembelih. Dia tak wajib, dia harus je. Itu kita kena tahu beza dia. Imam Syafi'i nak beritahu, selawat ni tidak ada tempat khusus, tidak ada hari khusus, melainkan hari Jumaat lah. Okay, itu ada arahan untuk berselawat tu apa semua. Okay. Cuma nak katanya, kalau satu orang dia nak selawat selalu, benda tu boleh. Tapi selawat by normal lah, selawat dengan cara yang sebaiknya. Macam orang duk sebut kan, tengah-tengah bercakap selawat, yang tu ada sikit perbahasan lah, saya tak nak sebut nanti jadi panas pula. Okay. Dia, kalau tengok kan, Nabi ke para sahabat ke dia bercakap, kalau tuan-tuan tengok kan, para ulama dia rakam kata-kata Nabi, dia rakam kata-kata para sahabat. Rakam tu bukan rakam pakai telefon, tulis, catat. Waktu tulis catat tu, contohlah tabi'in ambil hadis daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni memang confirm sayang Nabi. Waktu dia nak manifestasikan sayang dia pada Nabi tu, dia taklah jadi orang yang cakap sepatah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan macam tu. Lepas tu orang kata apa, antara dia nak sambung perkataan baru dengan perkataan sebelum tu, dia selawat pula tengah tu. Itu bukan yang Imam Syafi'i nak sebut ni. Bukan yang tu. Nanti orang ambil yang ni, dia pelekat situ pula. Okey, bukan. Nak katanya, kalau tak ada apa-apa, habis dah zikir lain kamu buat, habis dah benda lain kamu buat, tiba-tiba kamu nak selawat. Okay. Benda tu boleh, sebab Imam Syafi'i kata itu manifestasi iman. Itu tanda orang ada iman. Okay. Tapi kalau dia duk buat macam tu, dia macam benda yang bukan normal. Tak normal. Sebab kita tengok para sahabat waktu dia bercakap, dia tak macam tu. Tuan-tuan boleh tengok khutbah Umar Al-Khattab, boleh tengok khutbah Abu Bakar. Waktu Nabi wafat tu, hari Nabi wafat tu, bila mana dia tengok Umar ni macam histeria dah, tengok Nabi wafat. Abu Bakar naik, Abu Bakar kata, "Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadun qad mat." Siapa-siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad dah mati. Waktu dia berhenti nak sambung perkataan seterusnya, dia tak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sambung balik. Tak. Dia nak selawat, dia selawat lah. Selawat lah. Waktu dia baca hadis Nabi tu, dia selawat. Waktu sebut nama Nabi. Tapi dia tak jadikan benda tu sebagai sulaman kepada perkataan. Sebab itu bukan kaifiat selawat yang betul. Tak dinafikan, selawat itu memang dianjurkan dan ada kelebihan, dan para ulama sebut tentang benda tu. Tapi dia bukan dibuat dengan cara ikut kepala kita sendiri. Bukan macam tu. Itu point dia. Jadi Imam Syafi'i kata, satu orang yang nak sembelih dia selawat, boleh, tak ada masalah. Cuma aku tak nak orang yang tak nak selawat tu kerana dia faham lain. Kerana dia rasa selawat tu dia kena pisah dan dia ada gap-gap yang lain, dia ada sempadan-sempadan lain. Bukan. Okay. Jadi Imam Syafi'i dia membenarkan. Tapi walau macam mana pun, dia ada pro dan kontra lah bila mana pendapat ni dikeluarkan. Cuma nak katanya, Imam Syafi'i nak kata selawat itu nilai kepada adanya iman. Itu point dia. Muka surat 187. Al-Hafiz Al-Lalikai berkata, Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um dalam bab An-Niyah fi Salah berkata, kita berargumentasi bahawa salat tidak sah kecuali dengan niat berdasarkan hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Maka ia berkata, sahabat, tabi'in, orang-orang sesudah mereka yang pernah kami jumpai telah berijma' bahawa iman terdiri daripada ucapan, amal dan niat,
dan yang salah satu lainnya tidak dapat dipisahkan. Okey. Sekarang ni Al-Lalikai nak kata nak salat kena ada niat, tapi tidak wajib. Talaffuz bin niyah tu tak wajib. Niat ada. Sebelum dia angkat takbir tu, dia berdiri tegak menghadap kiblat, dia tahu dia nak buat apa. Solat apa yang dia nak dirikan, berapa rakaat yang dia nak buat, waktu tu ialah salat apa. Kalau salat fardu ke salat sunat ke, dia tahu. Ini ialah orang yang sudah berniat. Dan dia salat tu bukan kerana nak tunjuk ke orang, aku datang salat. Aku salat kerana perintah Tuhan. Tu orang berniat tu. Dia dah ada niat. Paling minimum, waktu dia berdiri dalam saf tu, benda tu dah ada dalam hati dia. Dia tak perlu lafaz pun. Okay. Cuma sebahagian para fuqaha menyuruh setengah orang yang ada problem ni, dia lafaz sikit. Dia sebut, tapi dia tak wajib. Dalam kitab Fathul Mu'in, syarah pada Qurratul Ain oleh Al-Malibari, ini kitab terkenal dalam mazhab Syafi'i. Al-Malibari kata, bukan Malibari kedai roti Shanai Kangak tu. Tu kedai roti Malibar. Okey. Dia kata, talaffuz bin niyah ni dibolehkan bagi orang yang ada kecelaruan waktu nak berniat. Waktu dia nak niat je, dia mesti tertukar dengan niat lain. Yang ni kena sebut. Waktu dia nak niat solat, dia jadi nak sebut benda lain, duk teringat benda lain. Orang macam ni dibantu dia, diboleh dia untuk talaffuz. Mana dia duduk atas saf, dia pun sebut usalli fardu kaza kaza kaza. Dia sebut salat sekian sekian sekian. Sebab tak dinafikan ada orang yang ada penyakit macam ni, iaitu dia ada problem nak berniat. Kerana sebab apa? Mungkin problem pada mentalnya, dan sebahagian para ulama sebut orang ni mashur, dia terkena sihir. Dia jadi tak center otak dia. Tapi dia kena salat lah waktu dia nak niat. Sebab memang antara problem orang yang kena sihir ni, dia nak buat ibadah dia diganggu. Waktu dia nak solat tu berat, waktu dia berniat dia celaru macam mana. Orang macam ni talaffuz lah dengan niat, sebutlah. Tapi kalau normal, elok, tak kena sihir, dia pula sihir orang. Dia tak kena sihir lah, maknanya dia okey je. Dia okey, tak ada kena ganggu apa-apa pun. Yang ni tak wajib talaffuz bin niyah. Tak wajib dia talaffuz bin niyah. Sebab ada orang dia memberat-beratkan sehingga ianya menjadi punca tashwish. Tashwish maksud dia apa? Memberi gangguan kepada orang di sebelah kerana kuatnya lafaz niat yang dia sebut tu. Ini pun benda yang perlu diberi penekanan. Sebab Imam As-Suyuti, satu orang faqih dalam mazhab Syafi'i, menyebut tentang problem ni. Sebahagian orang dia nak pegang pandangan suka lafaz niat ni, dia lafaz tu kuat sehingga ganggu orang. Ganggu orang, isu lain pula timbul dalam salat. Kalau kita rasa kita ada problem macam yang disebut dalam Fathul Mu'in, yang disebut oleh Al-Malibari dalam kitab di Qurratul Ain tu, kita boleh buat lah. Orang yang ada problem lemah akal dia apa semua, tapi masih lagi tertakluk pada dia tu pensyariatan salat, maka dia kena salat lah. Dan dia kena guna kaedah tu. Okay. Cuma Imam Asy-Syafi'i kata, kalau dia nak talaffuz, dia boleh talaffuz, tapi dia tak wajib. Sebab talaffuz itu manifestasi daripada iman, tu saja. Tapi kalau orang tu dah ada, dah okey dah. Okey. Kita beri lalu azan dulu. Okey, sebagai kesimpulan akhirnya kita boleh tengok pada malam ni, apa yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i exactly sama seperti mana yang dipegang oleh imam-imam terdahulu. Bahkan apa yang telah diucapkan oleh Nabi dan juga para sahabat dan juga para tabi'in. Jadi tidak ada pertembungan apa yang dipegang oleh Imam Syafi'i dengan apa yang dipegang oleh orang-orang lain. Okay. Dan tuduhan yang mengatakan Imam Asy-Syafi'i itu hanya menghadkan iman itu pada tasdik dan juga iqrar, iaitu benar dengan hati, ucap pada lidah, tuduhan tu tak betul. Sebab kalau kita tengok riwayat daripada murid dia cukup ramai menunjukkan pada kita, Rabi' bin Sulaiman kata, dan banyak lagi riwayat lain, Imam Syafi'i berpegang dengan pandangan yang mengatakan iman tu masuk sekali dengan amal bil jawarih. Dan itulah yang telah ditegaskan oleh Imam Syafi'i bila mana dia berdebat dengan dua orang tadi yang dah kita sebut tadi, iaitu Hafs al-Fard, satu orang kata apa, ahli bid'ah daripada ahlu kalam pada waktu tu, dan juga Mishlaq ataupun Mishlan al-Ibadi al-Khariji.
Jadi itu kita boleh tengok kesimpulan akhirnya lah. Okey. Jadi insya-Allah pada kali akan datang kita akan tengok macam mana Imam Asy-Syafi'i menetapkan akidah dia tentang iman secara keseluruhan. Lepas tu kita akan bahas bab bertambah berkurangnya iman sampailah bab terakhir. Topik terakhir untuk bab ni iaitu status orang yang melakukan dosa besar, adakah dia keluar daripada Islam ataupun tidak. Sebab itu ialah pegangan kelompok Mu'tazilah yang mengeluarkan pelaku dosa besar sebagai ahli iman ataupun orang beriman. Setakat itu saja, moga Allah Ta'ala beri kepada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.